Para ulama tegur pemerintah, tapi mereka tidak menyertai dengannya nak rampas kuasa. Sebahagiannya dia tegur pemerintah itu sebagai satu modal dia untuk meruntuhkan pemerintahan. Saya bukan kata bab masalah boleh runtuh tak boleh runtuh ni cerita lain. Itu perbahasan lain. Itu perbahasan yang lain. Tapi maksudnya tujuan saya tegur supaya awak boleh malu dan tempat awak akan lemah dan saya and the team akan ambil tempat awak. Bukanlah kita bela kerajaan. Kerajaan mana-mana pun sama lah juga. Tapi bila you nak tegur kerajaan, kita negara orang Islam, biarlah perbahasan ahli-ahli parlimen ni terpilih lah perkataan dia. Tegur tak apa lah. You tegur dengan lah. fakta adab. Dengan adab. Dulu kadang-kadang ceramah, hatta ceramah agama. Ceramah politik yang diadunkan dengan agama. Kita pergi dengar kadang-kadang perkataan-perkataan tu, ya Allah. Kan? Tidak, dia tegur pemerintah. Tapi ayat yang dia guna tu, kalau Nabi ada tepi, Nabi pun tak setuju bagi guna ayat macam tu. Pasal apa nak tegur pemerintah? Kawan yang nak tegur tu ada dua ataupun tiga. Satu pihak yang tegur pemerintah tu kerana dia bantah dia kena zalim. Dia diri dia kena zalim. Maksudnya dia untuk diri dia. Untuk diri dia tegur lah. Kau awak buat zalim saya. Yang kedua, yang menegur pemerintah itu kerana dia menganggap ini al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dia tegur pemerintah. Yang ni tak ada isu juga. Macam mana sahabat-sahabat tegur antara satu sama lain. Yang ketiga, dia tegur pemerintah tu pasal dia nak bagi runtuh kerajaan tu. Dan dia nak mengambil tempat daripada kerajaan tu. Yang inilah yang kadang-kala menimbulkan krisis sepanjang zaman. Para ulama tegur pemerintah, tapi mereka tidak menyertai dengannya nak rampas kuasa. Sebahagiannya dia tegur pemerintah itu sebagai satu modal dia untuk meruntuhkan pemerintahan. Saya bukan kata bab masalah boleh runtuh tak boleh runtuh ni cerita lain. Itu perbahasan lain. Itu perbahasan yang lain. Tapi maksudnya tujuan saya tegur supaya awak boleh malu dan tempat awak akan lemah dan saya and the team akan ambil tempat awak. Ini satu keadaan yang lain. Itu satu bab. Kita buat landasan dulu kan. Yang berikutnya ialah macam mana saya nak tegur pemerintah? Kalau Ustaz Mat bukan pemerintah. Ana mufti jumpa Ustaz Mat tengah orang ramai. Ustaz Mat, entah ni apa tak reti sangat. Duk cakap orang semua tengok. Ustaz Mat akan marah kan? Kalau ya pun tak bolehkah beritahu elok, kan? Orang ramai-ramai malu kan? Ada setengah orang dia tegur ni, dia bukan tegur kerana satu amar makruf nahi munkar, tapi satu fun yang dia seronok. Dia bagi benda di khalayak ramai, dia ungkitkan benda-benda yang membabitkan soal-soal peribadi pemerintah, yang mana patut benda tu antara pemerintah dengan Allah Ta'ala. Kau bagi tahu dia aja, bukan kepentingan awam pun, yang tak ada kaitan dengan masyarakat. Kan masalah pemerintah atau masalah bini dia kan? Kalau masalah curi duit rakyat, ambil harta rakyat, itu okeylah. Tapi ini masalah benda-benda personal. Katalah bini dia tak tutup aurat ke, ataupun anak dia pakai apa ke, itu you bagi tahu personal. Kalau itu bukan masalah dosa negara, dosa dia dengan Tuhan. Okey, ini satu hal. Apa bahasa yang patut kita guna bila nak tegur pemerintah? Orang awam pun kita nak tegur biasa ni, nak kena pilih perkataan elok, dia marah kat kita. Allah telah bagi kita tahu kepada Musa dan Harun, izhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu wahai Musa dan Harun pergi pada Firaun. Allah bagi tahu dah. Dia tagha, Allah dah cop dah. Dia melampau. Kalau hang tak pergi pun, dia memang melampau. Tuhan dah kata dia melampau. Tapi Tuhan kata apa? Sebutlah kepada dia perkataan yang lain. Lembut. Yang lembut. Mudah-mudahan dia takut dan ingat. Bukan tak boleh perkataan keras. Boleh juga perkataan keras. Tapi bukan maki lah. Perkataan yang tegas. Jelas. Dalam konteks negara kita, undang-undang dah ada. Peraturan. Kita boleh tegur di parlimen. Tegur di parlimen. Tapi pilihlah perkataan yang baik. Isu peribadi jangan masuk lah. You bagi isu pentadbiran yang boleh dibahaskan secara pentadbiran, pentadbiran.
Kalau satu orang duduk pada kedudukan, hatta dia dan pemerintah pun nak kena accept. Pemerintah kita ada dua lah. Sama ada pemerintah yang dipilih oleh rakyat ataupun sultan dan semua. Juga kedua-dua pihak kena accept, boleh diterima. Saya cuma cara lah kan, cara. Kalau anda boleh, anda sebut dah dulu banyak kali. Tunku Raja Perlis kata Datuk, tugasan Datuk nasihat saya. Datuk jangan kira saya nak setuju ke, saya nak marah ke. Datuk bagi tahu apa yang Datuk percaya yang benar. Masalah nak terima tak terima antara saya dengan Allah Taala. Kerja Datuk bagi tahu yang betul. Bukanlah kerana kita duduk perlih kita nak ampu pemerintah boleh. Tak. Tapi sebut contoh lah, maksudnya sedialah menerima. Dan sepanjang berlaku pun kadang-kadang apa-apa nak abang je lah. Tak ada tuanku kata nak kecil hati apa abang. Abang. Patutnya macam ni lah rasa. Tak takut ke kontrak tak sama ke? Tegur tak tegur lah. Rezeki Allah Ta'ala. Ini masalah dalam sepanjang sejarah. Ulama-ulama ni tidak disukai dia mendekati pintu pemerintah. Macam yang Datuk baca tadi. Macam hadis yang diriwayatkan tadi guna pemerintah. Tetapi hadis tadi, kalau kita tengok, bukan semua orang yang duduk di Badiah dia Jafar. Kan? Tapi walaupun ramai yang Jafar. Secara umum. Yang duduk di Badiah tu dia jadi kontang, dia jadi masuk kasak. Bukan semua yang memburu tu lupa pada dunia, lupa pada family. Ada juga. Bukan semua yang pergi ke pintu raja itu telah lupa kepada akhirat. Kan? Tapi majoriti berlaku demikian. Maka Nabi SAW ingatkan kita supaya hal-hal yang seperti ini. Kerana pemerintah ni ada kegerunan pemerintah. Kuasa dia. Kerana dia boleh bertindak. Kan? Bila-bila dia boleh bertindak, pertama dia boleh bertindak. Kedua, ramai orang yang duduk ngekat pemerintah ni, dia mengharapkan sesuatu. Mendadakkan kedudukan, dia mengharapkan harta, dia mengharapkan habuan. Ini semua akan menyebabkan manusia apabila duduk dengan orang besar, dia sering tidak bercakap benar. Tapi bukanlah berarti bila cakap benar kena pergi habaq kau, oi aku tak hantam malam tadi. Tak payahlah, kita bagi tahulah. Kita bagi tahu antara kita dengan dia lah. Tapi dalam institusi yang lain, dalam sistem demokrasi politik negara kita ni, dia challenge pula. Kan, bila politik ada parlimen, parlimen you cakaplah di parlimen. Tapi kita tengok di parlimen, bukanlah kita bela kerajaan. Kerajaan mana-mana pun sama lah juga. Tapi bila you nak tegur kerajaan, kita negara orang Islam, biarlah perbahasan ahli-ahli parlimen ni terpilihlah perkataan dia. Tegur tak apa lah, you tegur dengan lah. Fakta adab. Dengan adab. Dulu kadang-kadang ceramah, hatta ceramah agama. Ceramah politik yang diadunkan dengan agama. Kita pergi dengar kadang-kadang perkataan-perkataan tu, ya Allah. Kan, tidak, dia tegur pemerintah. Tapi ayat yang dia guna tu, kalau Nabi ada tepi, Nabi pun tak setuju guna ayat macam tu. Ini masalah dah. Pasal apa? Pasal kita nak tegur, nak ubah dia, ataupun kita tegur kerana kita nak ambil alih. Ini pun perbahasan yang kita agree, pemerintah boleh ditegur. Kita agree, ulama jangan bacul. Kita agree, pemerintah jangan rasa dia maksum. Tapi kita kena bincangkan apakah uslub ataupun approach yang betul dalam hal ini. Apakah bahasa yang terbaik yang nak digunakan. Kerana manusia ada perasaan. Semua orang ada perasaan. Badui, dia cakap dengan Nabi, kasar. Sahabat marah, Nabi kata, inna li sahibul haq maqalah. Kan? Sesungguhnya orang yang ada hak ni, dia kata-kata yang sesuai untuk dia.